Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Hari ini kita akan belajar tajuk baru. Okey, sebelum tu buka muka surat 44. Buka buku teks muka surat 44 dulu. Sudah Okey. Kalau sudah, kita mula. Okey. Kali ini kita masuk tajuk baru iaitu unit 4, sejarah tempat tinggal. Okey, sebelum ni sejarah sekolah betul tak? Sejarah keluarga. Ini sejarah tempat tinggal, tempat yang sekarang kita menetap, yang kita duduk, ataupun sejarah tempat tinggal tokoh-tokoh tokoh sejarah ke, tokoh-tokoh sastrawan ke, ataupun tokoh-tokoh yang terkenal di Malaysia ataupun di luar negara. Jadi di sini secara ringkasnya, jadi kamu kena faham apa itu sejarah tempat tinggal. Bukannya macam bukannya macam gitu saja. Dia ada sejarah ni, maksudnya dia punya peristiwa dia, ada kenangan dia, peristiwa lampau dia. Okey. Contohnya lah, kita ambil lah rumah nenek kamu. Okey. Rumah nenek kamu, kita mulakan rumah nenek kamu dulu lah. Okey. Rumah nenek kamu tu rumah berkayu betul tak? Kalau rumah orang-orang tua dulu. Jadi itu merupakan warisan orang Melayu, warisan rumah-rumah lama, rumah berkayu. Jadi di situ struktur bangunan itu sejarah. Macam mana dibuat. Satu lagi yang orang yang terlepas pandang, sejarah dia punya tuan rumah tu. Sejarah tuan rumah tu, apa yang berlaku dalam rumah tu sepanjang, contohnya nenek kamu dah duduk rumah tu 50 tahun. Sepanjang 50 tahun tu ada sejarah dia, peristiwa dia sebagai tuan rumah waktu tu dalam tempoh 50 tahun. Contohnya contohnya pernah masuk haiwan liar ke, binatang buas ke, ataupun pernah terlibat dengan peperangan ke, ataupun pernah kena terjah dengan Jepun ke, komunis ke kan, mana kita tahu. Ataupun rumah tu pernah runtuh ke, itu sejarah lah tu. Lepas tu sejarahnya apa lagi? Sejarah peristiwa bila dia melahirkan mak ayah kita, bila kendurinya, itu kronologi tempoh masa dalam 50 tahun tu ada sejarah. Okey, bersejarah ni melibatkan peristiwa yang lalu, peristiwa yang lampau. Boleh faham tak? Okey, iaitu secara asalnya. Jadi kalau masa kini, itu bukan sejarah. Masa kini yang sekarang ni bukan sejarah. Okay, sejarah ni walaupun 10 minit yang lalu itu merupakan sejarah, tapi pastikan peristiwa yang lalu tu merupakan peristiwa yang penting dalam hidup kita ataupun dalam peristiwa sampai rakyat Malaysia ingat sampai bila-bila. Contohnya, kita ambil rumah kita. Macam rumah kita, walaupun rumah kita rumah moden, rumah kayu, rumah batu, tapi ada sejarahnya. Contohnya, macam rumah cikgu. Cikgu duduk sini dah 26 tahun. Jadi, mungkin 26 tahun yang lepas, mak dan ayah cikgu mula menetap di rumah ni. Pada tahun 1995, barulah cikgu lahir. Nampak tu ada sejarah, ada kronologi dia. Lepas tu kronologi bila adik-adik yang lain lahir, ataupun sejarah bila rumah ni diubah suai, iaitu pada tahun 2000, contohnya 2015. Itu sejarah lah tu, sebab dia sudah melibatkan peristiwa penting iaitu mengubah struktur bangunan, struktur rumah ni. Boleh faham tak? Setakat ni sejarah tempat tinggal.
Hello, boleh dengar tak? Ke internet cikgu perlahan ni? Boleh dengar? Boleh. Oh, boleh, okey. Boleh faham tak setakat ni tentang sejarah tempat tinggal? Boleh cikgu. Okey. Okey, sekarang ni contohnya tempat tinggal kita. Ha, contohnya cikgu duduk di Taman Melati. Okey, di kawasan area pada tembak ni. Okey, sejarah dia. Contohnya pada tahun 2000, pada bulan contohnya bulan Mei 2021. Okey, pada bulan Mei 2021 di kawasan tempat tinggal cikgu penduduknya pernah positif COVID-19. Itu sejarah hal itu juga, walaupun selain daripada rumah ataupun kawasan dia tempat sekitar kita. Itu merupakan sejarah tempat tinggal kita juga. Tak kisah rumah ataupun kawasan ataupun bandar yang kita duduk, bandar Teluk Intan lah ya. Jadi itu merupakan sejarah. Okey, ingat apa-apa yang peristiwa yang lampau, peristiwa yang lalu yang peristiwa yang lalu yang perlu diingat, peristiwa penting yang perlu diingat itu merupakan sejarah. Boleh ya? Okey, kita tengok muka surat seterusnya. Okey, ini contoh alamat. Okey, ingat ya, tempat tinggal kita ni, rumah kita ada alamat rumah. Alamat rumah ni penting untuk mengisi borang ke, ataupun kita nak menghantar surat ke, ataupun kita nak mendaftarkan diri kita dekat mana-mana institusi pendidikan ke ataupun di pejabat. Alamat tu penting. Ingat ya, mana alamat rumah kamu itu alamat rumah kamu yang tetap. Okey, yang tetap ni kita duduk sekarang ni lah. Okey, yang tetap tu kalau contohnya kamu ada IC, yang dah buat IC ataupun MyKit, akan ada alamat rumah kamu, alamat tetap kamu di mana kamu tinggal. Jadi contohnya kalau satu hari nanti kamu berkahwin, ikut suami duduk Sarawak. Tapi terpulang pada kamu, sama ada kamu nak guna alamat ibu bapa yang kamu yang rumah yang lama ataupun kamu nak tukar alamat kepada rumah baru yang kamu duduk waktu tu. Sebab apa? Alamat ni dia penting untuk surat menyurat. Contohnya lah, kalau kamu duduk Sarawak, tapi kamu isi alamat, kamu guna alamat lama, alamat mak ayah kamu dekat Teluk Intan. Jadi surat-surat penting tu akan dihantar di Teluk Intan. Kamu yang di Sarawak tak akan dapat surat-surat penting. Jadi kalau dah duduk Sarawak, pastikan guna alamat di Sarawak rumah kamu. Kalau IC tu tak perlu tukar lah kalau kamu nak tukar. Yang penting alamat tu. Alamat yang kamu, tempat tinggal kamu yang kamu duduk sekarang. Alamat tetap tu dalam IC tu tak perlu ubah pun tak apa. Okey, boleh faham ya? Okey, maklumat alamat yang lengkap ni, yang pertama dia ada nombor rumah. Yang kedua ada nama jalan ataupun lorong. Yang ketiga, postcode bandar. Postcode, nama bandar dan nama negeri. Okey, kita tengok yang ni. Contohnya The Miri ni. Okey, saya tinggal di nombor 45, Rumah Panjang, Sungai Mamut, 98150, Miri, Sarawak. Okey, ini alamat rumah dia. Ya, ada nombor rumah, nama jalan ataupun nama lorong ataupun nama rumah tu. Okey, dia tak ada lorong ataupun jalan sebab ini merupakan rumah panjang. Okey, ini postcode. Okey, postcode ni nombor. Dia ada 5 nombor. Kalau Miri 98150. Kalau Teluk Intan apa postcode Teluk Intan? Siapa tahu postcode Teluk Intan apa nombornya?
Siapa tahu? Kalau mikrofon tak ada pun boleh type. Apa apa nombor postcode Teluk Intan. Hello, boleh dengar tak? Ifah. Apa postcode Teluk Intan Ifah? Nombor. Alamat rumah kamu. Alamat rumah tu akan ada nombor. Ada 5 nombor. Boleh Ifah cuba sebut nombornya. Ya cikgu. Nombor postcode. Dia bermula daripada nombor 3. 36000. Okey, bagus. Ifah. 36000. Okey, itu merupakan postcode Teluk Intan. Okey, 3600. Okey, itu cikgu tulis tu. Okey. Lepas postcode, perlu ada nama bandar. Okey, bandar kita Bandar Teluk Intan lah. Bukan daerah ya, nama bandar. Bandar kita Bandar Teluk Intan, tapi daerah Hilir Perak. Okey, lepas tu letak koma. Kemudian barulah letak nama negeri. Kalau Sarawak dia letaklah Sarawak. Kalau Teluk Intan, Perak lah, betul tak? Titik. Jadi itu contoh alamat. Okey. Boleh faham tak setakat ni cara nak tulis alamat? Boleh cikgu. Okey. Cikgu tunjuk ya apa ni cara buat alamat ya. Sekejap . Boleh nampak tak? Word. Nampak tak? Boleh cikgu. Boleh ya? Okey, cikgu mulakan dengan kita tengok Yang pertama kena ada apa untuk alamat? Kena ada apa yang pertama tadi untuk alamat? Nombor rumah. Yang kedua? Yang kedua mestilah ada jalan ataupun lorong rumah tinggal. Yang ketiga, postcode. Yang keempat, nama bandar. Yang kelima, negeri. Okey. Jadi, ya ada kelima syarat untuk membuat alamat rumah. Okey, cikgu tunjuk alamat rumah cikgu. Okey. Kita bermula dengan nombor rumah cikgu kecil inilah. Okay, boleh nampak tulisan walaupun dikecilkan tu? Boleh nampak tak? Walaupun dikecilkan tu. Boleh cikgu. Okey. Kita bermula dengan nombor rumah ya. Okey, kita tengok alamat cikgu. Okey, nombor rumah nombor 11. Okey, ini nombor rumah cikgu. Koma. Lepas tu jalan ataupun lorong. Okay. Kalau cikgu lorong lah. Okey, lorong Melati 5. Kalau jalan-jalan lah. Kalau lorong-lorong. Ikut ada signboard dia.
dekat taman. Okey, koma, okey, nama taman tu. Dah ada lorong mesti ada taman kan? Ataupun nama kampung tu. Okey. Taman Melati. Koma. Baru letak postcode. Postcode kita Teluk Intan 3600, 36,000 lah. Okey, 36,000. Okey. 36,000 ni, okey, selepas 36,000 ni tak boleh koma ya. Letak terus nama bandar. 36,000 Teluk Intan, koma, Perak. Nama negeri. Boleh faham cara nak buat alamat? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, yang lain selain daripada Ifah, faham tak? Faham cikgu. Okey. Kalau macam tu, tak apa. Setakat ni semua faham ya? Kalau semua faham, cikgu nak kamu buat di buku tulis sejarah. Kamu tengok dalam buku teks tu, kamu buat alamat rumah saya ialah, kamu tulis alamat rumah. Boleh? Dekat buku tulis. Boleh cikgu. Tulis hari dan tarikh. Tajuknya alamat rumah saya. Ni alamat rumah saya, tajuk dekat buku tulis tu. Alamat rumah saya. Lepas tu kamu tulis alamat rumah saya ialah, boleh ya? Alamat penuh. Kemudian nanti dah siap, itu saja tugasan kamu untuk hari ni. Nanti dah siap, hantar gambar di Telegram dan WhatsApp cikgu. Boleh? Boleh cikgu. Okey, kalau boleh cikgu tamatkanlah GM pagi ni. Sebab cikgu bagi masa untuk kamu buat latihan sebelum masuk kelas-kelas lain. Boleh ya? Boleh cikgu. Okey, bagi masa kamu setengah jam lah kamu siapkan. Okey, macam tu, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam cikgu. Okey, semua buka kamera boleh tak? Cikgu nak screenshot tak gambar?